You know what, memandangkan Venom 3 The Last Dance akan keluar pada minggu hadapan, so ini adalah final teori aku untuk filem tersebut. But, disclaimer, take it with a grain of salt. Dalam video ni akan mengandungi banyak sangat teori yang mana mungkin akan jadi betul ataupun mungkin tak jadi betul langsung. So, jangan take it this thing serious. Kita do it for fun saja. Tapi kalau betul, mungkin anda semua dah di-spoil tanpa anda semua tahu. Jangan gurau saja. So, let's correct this plot. So, hai Assalamualaikum semua, welcome back to Infinite Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan pop culture, berkaitan dengan Marvel, DC dan sebagainya. Tetapi, dalam video kali ini, kita akan correct plot untuk final theory Venom 3 The Last Dance, lakonan daripada Tom Hardy. Okay, so for sure minggu depan aku akan tengok Venom 3 The Last Dance dan aku akan tengok premiere screening, which is aku akan tengok pada hari Ahad ini bersama dengan geng Sony Pictures Entertainment Malaysia lah. So, doakanlah perjalanan aku pergi dan balik dengan selamat, insyaAllah lah. Dan aku tak sure sama ada filem ni, lepas aku tonton filem tu ada embargo ke tak. Sebab basically, aku dapat access untuk tengok cerita ni 4 hari awal. So, tak apa, nanti aku akan check dengan Sony sama ada memang ada embargo. Kalau tak ada embargo, aku akan release no spoiler review lah untuk filem tersebut. Adakah ianya bagus ataupun tak, okay? But letak tepi benda tu, and thank you very much kepada Sony. Dalam video kali ini merupakan final teori. Again, aku ulang balik. Mungkin kebarang kalian untuk teori ni menjadi sangat-sangat nipis. Tetapi, korang jangan take it benda ni serius lah. Okay? Kalau jadi. Kalau tak jadi, it's fine. Okay. Memandangkan kita tahu, seorang pelakon yang bernama Tom Hardy, dia bagi tahu ini merupakan penampilan terakhirnya lah. Dan juga projek yang terakhirnya bersama dengan watak Venom. Okay? Yang mana sepanjang Sony Spider-Man Universe dicipta, franchise ataupun projek Venom ni adalah merupakan projek yang dinanti-nantikan lah oleh penonton. Hype untuk filem Venom ni memang sangat dahsyat. Dia tak seteruk macam Madam Web ataupun tak seteruk macam Mobius yang tak dapat hype yang sangat tinggi. Tapi Venom, bila dah sampai keluar filem yang ketiga ni pun masih lagi hype-nya tu masih ada. And baru-baru ni juga one of the pengkarya visual artist, graphic artist yang mana ada buat satu poster berkaitan dengan Venom. Venom berkonsepkan batik tau, which is very very good, yang aku berkesempatan juga untuk interview dia dalam interview beliau dalam kerja kat tempat kerja aku dekat Manis FM, keluarkan poster Venom 3 The Last Dance batik punya version kan, cantik gila. Dan surprisingly benda tu telah pun mengangkat nama negara kita Malaysia sebagai salah satu negara yang mempunyai adat budaya yang sangat-sangat menarik, dan itu salah satu langkah yang bagus lah. Dan aku tak nak cakap benda tu sangat, pujian kepada Abang Arif lah, sebab sudi untuk berkongsikan dengan aku pengalaman dia menciptakan hasil karya beliau lah. Okay, so apa yang kita nak borak dalam kali ni adalah berkaitan dengan final theory. Macam aku cakap tadi, ini penampilan terakhir untuk Tom Hardy. So adalah beberapa teori yang aku nak buat ni. Since kita tahu juga karakter Null, the God of Symbiote dan juga The God of Abyss merupakan penampilan pertamanya dalam filem ni, dan dia tak akan muncul banyak, dia akan muncul sekejap saja, membuatkan dia tidak akan menjadi the main villain dalam cerita ni. So, andaian aku my theory is, sama ada orang yang akan menjadi villain dalam cerita ni adalah Patrick Mulligan, Detektif Patrick Mulligan, yang mungkin akan dikenali sebagai Toxin ataupun Lasher. Lepas pada tu pula, mungkin tentera-tentera yang nak memburu Venom itu akan menjadi musuh utama kepada penceritaan Venom ni. Now, my theory is dia akan muncul dekat dalam ending scene, ataupun dia muncul dekat pertengahan filem ke, ataupun dia muncul dekat post credit scene. Itu sahaja untuk memberikan satu tease yang besar apa yang akan muncul di masa akan datang. Okay, tu general surface yang kita boleh sentuh lah. Dan aku rasa teori ni pun dah kuat di luar sana. Kebarangkalian untuk modernity jadi sangat-sangat tinggi. Tapi apa yang akan jadi kepada Venom? Apa yang akan jadi kepada Eddie Brock? Dekat sini aku tak tulis apa benda ni. Aku tak tulis, so aku mungkin lost track sikit macam mana dia punya flow. Memandangkan at the end of this film, Tom Hardy cakap ini merupakan filem dia yang terakhir. So inilah beberapa teorinya. Aku rasa kebarangkalian untuk Venom mati dalam filem ni agak tinggi.
Why? Sebab kali ni Venom ditentang dengan pelbagai musuh daripada pelbagai sudut tau. So the chances untuk karakter ni mati memang sangat tinggi. Tapi tak, bukan Eddie Brock yang mati. Kebarangkalian untuk Venom mati tinggi, tapi bukan pada Eddie Brock. Sebab mereka semua ini, tak kira lah Lasher ke, geng-geng tentera tu ke, ataupun simbiot kepada Null tu ke, semua mencari simbiot Venom at some point. Mungkin dalam filem ni ada beberapa momen yang menunjukkan memang Venom dekat nak mati, dan finally dia akan mengejutkan dia memang mati. Tapi macam mana cerita ni nak progress tau? Macam mana cerita ni nak digerakkan kalau Venom mati dan Null masih hidup di luar sana? Bear in mind, Null ini merupakan multiversal character dalam komik. Dia bukannya satu cosmic entity yang wujud satu universe saja. Dia ni basically macam duduk luar tau daripada universe. Multiversal character. So dia ni sangat-sangat besar. Dia mampu untuk travel through the multiverse, senang cerita. So andaikan kita fikirlah dekat sini, katakan kalau Venom betul-betul mati and tiba-tibanya ada terbuka satu portal yang membuatkan Eddie berpeluang untuk melompat ke universe lain untuk selamatkan diri dia contohnya, dan tiba-tibanya dia lompat tu bukan ke mana-mana universe tau, bukan random universe, dia lompat pergi masuk dalam MCU kembali, tapi bukan daripada portal Doctor Strange. Aku tak tahulah how this thing could happen, tapi mungkin boleh terjadi. Dia lompat dekat dalam satu universe yang mungkin itu universe MCU, dan masa tu dia dapat balik simbiot yang dia tinggalkan dalam Spider-Man No Way Home, membuatkan dia dapat kembali menjadi Venom, tetapi bukan di bawah arahan SSU lagi. Sorry makin gelap sebab nak hujan. Bukan bawah arahan SSU lagi, tapi di bawah arahan MCU. So officially mungkin dengan cara ni mereka dapat menghasilkan filem Venom di bawah kendalian MCU dan menggunakan pelakon yang sama, iaitu Tom Hardy. Tapi mungkin korang akan fikir, yang kau dia tinggalkan simbiot dekat MCU tu, mungkin itu bukan Venom dah, itu mungkin simbiot lain. The thing is, apa benda yang menjadi persamaan untuk setiap simbiot adalah mereka mengongsikan the hive mind. So what if kalau simbiot yang ada dekat dalam Spider-Man No Way Home tu kembali bercantum dengan Tom Hardy, Eddie Brock, dan membuatkan dia dapat mengakses kembali ingatan Venom di masa lalu, yang mana mereka berdua ini pernah menjadi host. Sebab bear in mind, dalam komik, sebelum simbiot Venom ini berjumpa dengan Eddie Brock, dia dah jumpa dengan orang lain dulu. The first user adalah merupakan seorang Kree. The second user adalah Spider-Man. The second user adalah Deadpool. The third user adalah Spider-Man. Yang keempat barulah sampai ke Eddie Brock ni. Lepas Eddie Brock ada Flash Thompson, lepas tu ada Rex pun ada, lepas tu ada Lee Price pun ada, ramai usernya. So dalam komik juga kita ada satu komik multiverse untuk Venom. Dia macam Spider-Verse juga, tapi dikenali sebagai Venomverse, di mana di dalam pelosok multiverse di luar sana ada pelbagai lagi simbiot Venom dengan host Eddie Brock ataupun host yang berbeza, tetapi masih lagi memakai simbiot Venom. Okay, tetapi the prime symbiote of all time untuk Venom, the main prime host untuk Venom all time, siapakah dia? Tak lain dan tak bukan Eddie Brock. Dalam komik, despite of Venom, symbiote Venom itu merasakan Peter Parker is the best host, dia ni sangat baik, dia ni sangat murni, tetapi Venom merasakan Peter Parker terlampau perfect untuk dia, dan Venom dan Eddie ni seolah-olah seperti mereka ni tak dapat dipisahkan, dan gabungan mereka berdua ni akan menghasilkan satu watak yang sangat-sangat hebat. That's how powerful it is lah. So aku rasa ada kebarangkalian untuk Eddie Brock pergi masuk balik dalam MCU dan ambil balik simbiot yang ditinggalkan, jadi Venom kembali. Okay, so basically Venom akan mati dan juga hidup dalam filem Venom 3 The Last Dance ini. Okay, that's one of the wild theory yang aku rasa takkan jadi. Sebab macam mana pula portal tu boleh tiba-tiba muncul kan? Aku tak pasti. Teori yang kedua, let's say dia berkaitan dengan portal juga, dan benda ni kebarangkalian untuk tak terjadi pun sangat tinggi. Okay, aku kena ulang ni banyak kali. Let's say Venom mati lagi. Okay, mati kali ni bukan dibunuh oleh tentera ataupun Lasher ke, tak, dibunuh oleh simbiot Null itu sendiri.
Dan Eddie hanyalah satu watak manusia biasa. Tetapi tiba-tibanya dalam post-credit scene yang pertama ataupun mid-credit scene, ada seorang Spider-Man yang muncul dalam filem ni. Bear in mind, siapakah Spider-Man tu? Dia muncul out of nowhere dan dia ni mungkin daripada dimensi yang berbeza, universe yang berbeza. Ianya adalah kau nampak mulut aku kan? Andrew Garfield. Aku tak tahu dia muncul macam mana again. Mungkin ada pelibatan portal ataupun ada scientific multiverse reason macam mana Andrew Garfield boleh ada dekat situ. Tapi dia bukan berpakaian suit Spider-Man kosong. Dia dah pun pakai symbiote suit. Kenapa dia datang dekat universe Eddie? Sebab dia nak paskan symbiote yang dekat badan dia dekat Eddie. Sebab symbiote Venom itu bagi tahu kepada Peter Parker yang mana dia suruh Peter Parker cari Eddie Brock daripada universe sekian-sekian, dan Peter Parker mengusahakan untuk perkara itu terjadi. Dan bila mana Eddie Brock dan juga Peter Parker Andrew Garfield berjumpa, mereka perlu bersatu untuk berkumpul di universe MCU untuk berlawan dengan Null. Sebab at this point, aku rasa Null memang officially bukan bawah MCU. Dia officially bukan bawah MCU, bukan bawah SSU, tapi di bawah MCU. Aku tak sure adakah ada ghost negotiation di antara Sony dan juga MCU tentang karakter Null ni. Lagi, teori apa lagi yang aku boleh buat juga melibatkan Spider-Man Tom Holland lah. Instead of Spider-Man Andrew Garfield muncul, mungkin Spider-Man Tom Holland yang akan muncul dalam penceritaan ini. I don't know. Tapi to be honest, itu je teori aku. Sebab benda yang best sekali pasal Venom 3 The Last Dance ni adalah kesenambungan dia sebenarnya. Kita pergi kepada mid-credit scene dan juga post-credit scene lah. Aku rasa mid-credit scene akan tunjukkan betapa lonely-nya Eddie Brock dengan pemergian Venom yang sudah tak ada di sisinya sebagai seorang rakan. Tapi ada satu benda yang terjadi. Dia balik kepada post-credit scene. Mid-credit scene, dia lonely dan sedih dan sebagainya. Masa tu barulah Spider-Man step in dan sebagainya. Ataupun ada benda lain lagi, portal terbuka tiba-tiba ke, I don't know. Post-credit scene is Null. Totally Null. Dan siapakah Null tu? Tak lain dan tak bukan Henry Cavill. Nah, to be honest, aku tak tahu siapakah akan mainkan watak Null. Ada orang cakap Andy Serkis, ada yang cakap Norman Reedus, ada yang cakap Topher Grace daripada watak Venom daripada cerita Spider-Man 3, Tobey Maguire, Sam Raimi. Aku tak tahu. But benda ni sumpah akan jadi kelakar dan epic untuk Henry Cavill kalau dia jadi Null doh. Sebab apa? Sebab dia dah mainkan watak sebagai The Witcher. Rambut dia putih kan. Sumpah kelakar gila kalau dia jadi Null. Aku suka dan juga sedih kalau dia jadi Null. Sebab watak Null ni, muka dia cekung tau. Dia banyak sangat mewing. Sampai muka dia cekung macam tu, macam tengkorak macam tu. Tapi Henry Cavill ni muka dia sasa macam tu kan. Bulk. So aku rasa dia tak akan jadi Null lah. Tapi it would be fun kalau nampak dia jadi Null. So basically aku dah tak ada teori lain. The main teori aku yang aku harap benda ni terjadi is one thing only. The one and only je aku nak, satu je. Kemunculan Andrew Garfield sebagai Spider-Man dalam cerita ni. Dan bawakan karakter Eddie pergi ke dalam MCU untuk pertempuran besar. Apakah pertempuran besar tu? Mungkin salah satu filem yang kita tak tahu lagi, yang tak disclose lagi dalam MCU is The King in Black. Yeah. So that's a teori lah. Aku harap korang enjoy this story. Walaupun merepek nak mampus. But this is a fun thing lah about this thing kan. Adalah untuk kita semua buat teori. So, aku dah done aku punya part. Korang pula jalankan korang punya part dekat komen. Apakah teori korang untuk ending Venom 3 The Last Dance, yang mana aku akan tengok pada hari Ahad ni. Dan insyaAllah, kalau embargo tak menyekat aku untuk bagi satu non-spoiler review, aku akan review. Okay? So, jumpa lagi video akan datang. Kalau kita sedih kan, kita pergi kat pantai, kita nak menjerit kan. Apa yang kau nak jerit? Aku nak jerit,